علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita datang ke rumah Allah, tempat yang paling dikasihi Allah. Seterusnya kita dapat solat fardu maghrib secara berjamaah, dan juga kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Seperti biasa, tajuk kita adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni insan yang terbaik ataupun disebut sebagai insanul kamil, iaitu manusia yang paling sempurna. Baik. Jadi kalau sebelum ni kita menceritakan tentang peristiwa Fatah Mekah, malam ni kita masuk pada tajuk baru, iaitu peperangan Hunain. Peperangan Hunain juga pada tahun yang ke-8 Hijrah. Adapun peristiwa Fatah Mekah ni, dia bukan peperangan. Walaupun dia termasuk dalam kategori peperangan, tetapi tak berlaku pertumpahan darah pun. Kerana apa? Nabi masuk secara aman dan tidak ada tentangan daripada pihak musuh ataupun pihak kafir Quraisy ni. Mereka tak lawan. Mereka terima kedatangan Nabi dan mereka angkat bendera putih. Awal-awal lagi dah mengaku kalah, kerana mereka tak boleh lawan. Sebab apa? Sebab Nabi bawa tentera lebih kurang 10,000. Jadi asalnya seperti yang kita tahu sebelum ni, iaitu berlaku pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Salah satunya ialah mana-mana kabilah yang kita kata apa, tak memeluk agama Islam, yang berada di sekitar Mekah ni, mereka boleh memilih untuk menyokong, menjadi penyokong kepada kaum Quraisy ataupun penyokong kepada orang Islam di Madinah. Jadi sebahagiannya menjadi dipanggil sekutu lah, rakan sekutu, memihak kepada pihak Quraisy, dan ada yang lain pula yang menyebahi ataupun menjadi rakan sekutu orang-orang Islam di Madinah. Dan juga dalam perjanjian Hudaibiyah tidak boleh ada peperangan, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi benda ni tak boleh dilanggar oleh mana-mana pihak. Tetapi apa yang berlaku ialah sebahagian kabilah yang berada di pihak kaum Quraisy ni, dia telah menyerang kabilah yang berada di pihak Madinah ni, orang Islam Madinah. Yang jadi satu kesalahan, dia nak perang sama dia, letaklah. Yang jadi kesalahan ialah kaum Quraisy pun bantu sekali. Dia bantu sekali, kita kata kabilah Bakar, ajak dia tolong untuk mengalahkan kabilah Khuza'ah. Maka dengan bantuan daripada kaum Quraisy, tentera Quraisy, maka menyebabkan 20 orang daripada kabilah Khuza'ah terbunuh. Jadi mereka tu hantar wakil pergi jumpa Nabi, beritahu bahawasanya mereka diserang. Mereka diserang dan pelanggaran perjanjian berlaku. Maka Nabi pun marahlah. Patutnya dah janji gencatan senjata, kenapa pula pergi bantu perang? Orang lain nak perang, letaklah. Kalau dia lawan sama-sama dia, mungkin orang kata belum tentu kabilah Bakar ni boleh mengalahkan, kerana dia sama-sama kuat kan. Tapi bila dibantu oleh kaum Quraisy, kalah mereka. Maka Nabi pun asalnya datang nak memberi bantuan kepada kabilah Khuza'ah, dan kali ini Nabi bawa seramai yang mungkin 10,000 orang datang untuk nak bantu. Jadi bila dah sampai ke Mekah, maka di situlah kita kata apa, berlaku perancangan secara tidak tidak sengaja lah. Nabi tak terfikir pun benda tu. Jadi bila dah datang 10,000, maka kaum Quraisy pun ingat nak perang, nak serang dia orang, maka dia telah mengalah, dan akhirnya Nabi masuk ke Mekah dengan secara aman. Dan berlakulah yang disebut Fatah Mekah
yang dirakamkan dalam surah An-Nasri, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath yang kita bincang sebelum ni. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iaitu maksudnya apabila datang pertolongan Allah Ta'ala dan kemenangan, yakni semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai kota Mekah dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala beramai-ramai, maka ucaplah tasbih dan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Jadi pesanan Allah Ta'ala kepada Nabi suruh ucap tasbih dan memuji Allah ni adalah bagi pihak orang Islam. Bila kita diberi kemenangan, jangan bongkak, jangan sombong, jangan kita rasa kita hebat, tetapi kena dahulukan dengan memuji Allah, mendahulukan dengan mensucikan Allah. Yang ini ucaplah tasbih, ucaplah tahmid. Adapun mintalah keampunan padanya, ni merujuk pada orang yang tak beriman. Bila dah orang Islam ni bagi kelonggaran seperti mana Nabi tanya kepada orang-orang Quraisy, kamu rasa apa yang aku akan lakukan kepada kamu? Maka mereka kata apa? Anta al-Karim ibnul Karim, kamu adalah orang mulia dan anak kepada orang mulia. Maka berlaku kata apa, kesahanilah kami, macam tu. Maka Nabi kata idhabu fa antumut tulaqa, pergilah ke mana yang kamu suka, kamu sudah terbebas. Maknanya Nabi tak ada nak kita kata berdendam dengan mereka, dan Nabi tak ada buat apa-apa pembalasan. Seperti mana yang kita tahu kisah dia, seorang sahabat ni yang pegang panji ni, dia pergi jumpa orang kaum Quraisy ni, dia duduk depan, dia kata al-yaum yaumul malhamah, ini adalah hari-hari pembantaian, hari balas dendam. Bersiap sedialah kamu semua. Jadi orang kafir Quraisy kata dah jadi takut. Maka Nabi pun tegur sahabat tadi, jangan cakap macam tu. Kenapa pandai-pandai sendiri ni? Maka Nabi pun beritahu kepada kafir Quraisy, dia kata bal yaumul marhamah, bahkan hari ini adalah hari berkasih sayang, hari memberi kelonggaran. Itu yang Nabi sebut, pergilah kamu semua dibebaskan. Dah selesailah peperangan, kita kata Fatah Mekah. Dan waktu itulah orang Islam secara ramai-ramai, dan pada hari yang sama tu 2,000 orang telah menyatakan keislaman di depan Nabi SAW. Dan itu Islam tak ajar kita berdendam, dia ajar kita macam mana berkasih sayang. Dan kita dalam Islam ni kaedah dia apa? Al-Islam yahjubu amma qablahu. Islam ini dia memadamkan apa saja yang sebelumnya. Kita orang Islam ni, kita tak tengok orang tu sebelum masuk Islam dia mu'alaf, contoh dia minum arak, kalau dia berzina, kalau dia buat apa, dia hatta dia bunuh orang sekalipun sebelum tu. Islam tak melihat keadaan dia sebelum. Bila masuk Islamnya, dia seperti kawaladathu kayaumi waladathu ummuh, seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya tanpa ada satu dosa. Itulah hebatnya Islam ni. Baik. Kemudian bila kita nak sebut tentang yang seterusnya, peperangan Hunain pada tahun yang ke-8 Hijrah, tahun yang sama juga. Peperangan Hunain ni Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anfal, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum, yang mana maksud dia lebih kurang ialah apabila kalian selaputi ataupun dikuasai oleh mengantuk, rasa mengantuk. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata disebabkan terlalu santainya berperang tu, confidentnya berperang, siap boleh kata ngantuk lagi. Tapi macam tu sekali. Macam kita lah nak buat satu benda yang kita rasa takut, kita rasa macam risau kan, kita dah tentu dalam keadaan berjaga kan, tapi cuba kita buat satu benda yang kita rasa macam santai dia jadi ngantuk. Tapi macam tu sekali. Sehingga Allah Ta'ala sebut juga wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari peperangan Hunain,
Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, id a'jabatkum kasratukum, ketika mana kamu merasa hairan dengan ramainya kamu. Kerana dalam peperangan Hunain ni kalau tak silap 12,000 orang. Betul, 12,000 orang yang menyertai peperangan Hunain. Jadi sahabat-sahabat rasa apa? Oh, hari ni kita takkan dikalahkan, kita ramai ni kan, kita ramai. Falam tughni ankum syai'an, bila kamu rasa kamu menang dengan kekuatan kamu, maka falam tughni ankum syai'an, tidak memberi apa-apa. Rina ni mana kekayaan ataupun memberikan kita kata kecukupan kepada kamu, mana tak ada faedah pun kamu ramai sebenarnya. Falam tughni ankum syai'an, kamu tak dapat apa-apa kelebihan daripada ramai tadi. Kerana sebelum tu Allah Ta'ala dah ingatkan, kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, berapa ramai kumpulan-kumpulan yang kecil boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Jadi Islam diajar macam tu, biar kita sikit, kita bersama Allah kita boleh menang. Tapi bila mereka rasa hairan, rasa macam takjub dengan ramainya mereka, sehingga mereka katakan hari ni kita tak akan kalah, confirm kita menang. Tu yang kita mengantuk tadi tu, jalan sampai mengantuk, confident terlebih, over confident. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan jadi sempitlah kamu punya bumi. Kamu rasa macam sempit, kenapa menang tak menang-menang ni, perang tak menang-menang padahal ramai. Summa walaitum mudbirin, bahkan kamu pula jadi lari di tabukam, jadi kelang kabut padahal kamu ramai ni. Lepas tu sambungan dia, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa ayyadahum kalimatat taqwa. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan dalam diri mereka, dan Allah Ta'ala memberi bantuan pada mereka. Kenapa? Sebab mereka kembali pada Allah Ta'ala balik. Oh, kita ni sebenarnya dapat menang, Allah Ta'ala yang bagi bantuan, bukan sebab kita ramai, sedar diri balik, betulkan niat balik dan sebagainya, maka Allah Ta'ala pun bagi kemenangan. Wa ayyadahum bijunudin lam taroha, Allah Ta'ala bantu dengan tentera-tentera yang mereka pun tak nampak, orang Islam pun tak nampak siapa yang bantu mereka. Wa adzabal ladina kafaru, dan Allah Ta'ala mengazabkan orang kafir tadi, beri siksaan kepada mereka dengan bantuan tadi yang tiba. Baik, jadi kita nak baca sikit kisah tentang peperangan Hunain ini dalam kitab ni. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, amin. Baik, selepas berlaku peristiwa Fatah Mekah, maka dia punya kita kata apa, kronologi sebelum tu lah. Dan selepas tu apa yang berlaku, kabilah-kabilah Arab yang masih belum memeluk Islam merasa gerun dengan kaum muslimin selepas peristiwa Fatah Mekah. Orang kabilah-kabilah, kerana kabilah ni dia duduk tempat-tempat yang berasingan, satu kumpulan, macam kita suku lah, suku ni duduk sini, suku ni duduk sini kan. Jadi mereka dah mula gerun dengan Islam. Sebab apa? Dah dapat menawan kota Mekah. Bukan senang tu. Lanjutan daripada itu, kabilah Hawazin, kabilah Saqif dan beberapa kabilah Arab lain telah berhimpun untuk berbincang tindakan mereka. Bincang untuk apa? Untuk nak lawan orang Islam, nak bergabung supaya dapat lawan orang Islam. Mereka bersepakat untuk berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Malik bin Auf, iaitu ketua Hawazin. Mungkin Hawazin ni kabilah dia lebih ramai lah berbanding kabilah lain, maka dia jadi ketua, yang telah menyediakan satu kekuatan tentera seramai 30,000 orang. 30,000, tu dia confident tu. Sebab dia kata ni kita boleh menang ni, kita ramai. Malik mengarahkan wanita dan kanak-kanak berada di belakang lelaki dewasa, kemudian di belakang mereka pula unta-unta dan harta benda mereka. Ia bertujuan supaya menjadi penghalang mereka daripada meninggalkan keluarga dan harta benda mereka dalam medan pertempuran, dan bagi menambah semangat mereka berperang dengan muslimin. Tengok cara orang kafir ni, dia nak paksa tentera dia suruh perang, bawa sekali anak bini kat belakang. Kau nak lari, kau larilah, anak bini kau jadi mangsa nanti, kan? Lepas tu bawa pula harta-harta, ada kuda, ada unta, ada apa, bawa. Harta-harta lain bawa. Jadi nak lari tinggal harta, nak lari tinggal anak bini, tak, memang takkan lari lah. Jadi perang dalam keadaan takut, tapi terpaksa. Itulah cara orang kafir berperang. Jadi apa yang menjadi kekuatan mereka, antaranya juga ialah arak. Bila minum arak tu lupa kejap. Lepas
Lepas tu nanti dah sedar balik, dah jadi takut balik pula. Macam itulah keadaan mereka. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pula telah keluar daripada Mekah selepas Fatah Mekah bersama pasukan muslimin selama 12,000 orang. 12,000 dengan 30,000, lebih pada 2 kali ganda. Tapi orang Islam tak ada masalah kekuatan dia orang. Sebab tu dia kata 12,000 tadi boleh lawan. Sebab dia kata dalam peperangan sebelum ni semua kita pun sikit-sikit je. Jadi kalau 12,000 kita ramai ni, 30,000 kita lagar je. Tapi Allah Ta'ala bagi jadi benda yang sebaliknya. Kelak kabut jadi orang-orang Islam sekejap. Kemudian setelah mereka betulkan niat mereka, sedar diri, ataupun kita kata apa, niat mereka itu dah diperbetulkan, maka waktu tu Allah Ta'ala beri bantuan daripada tentera-tentera yang tak dapat dilihat, iaitu para malaikat. Seramai 12,000 orang pejuang Islam untuk menghadapi Hawazin dan sekutunya. Ada dalam kalangan orang Islam yang baru memeluk Islam tertipu dengan bilangan tentera yang ramai, lalu berkata, pada hari ini kita sekali-kali tidak akan dikalahkan disebabkan bilangan yang sedikit, kerana pada hari ini kita ramai. Jadi orang Islam yang baru masuk daripada Fatah Mekah tu kan ramai masuk Islam. Jadi dia orang ni bila duduk pihak Islam, jadi dia orang tak rasa macam mana orang Islam dulu berperang dalam keadaan sedikit lawan ramai, kerana kekuatan iman mereka. Ada pun yang baru masuk Islam ni iman nipis lagi, tapi dia masih lagi melihat kepada bilangan. Oh, kita ramai ni, kita takkan kalah ni. Ucapan itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW kerana mereka menyandarkan kemenangan kepada jumlah yang ramai, sedangkan kemenangan dan bantuan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam ni menang dengan bantuan Allah. Sebab tu kalau kita tengok nanti peristiwa akhir zaman, macam mana Imam Mahdi boleh menang dengan orang kafir. Kita orang Islam ni jumlah kita dalam 1 bilion lebih je. Yang mana jumlah sekarang lebih kurang kata 7 bilion. Kalau 1/7 sikit tu kan. Lepas tu pula daripada yang ada tu nak tapis-tapis betul, maksudnya nak dapat Islam yang betul-betul pure, lagi kurang. Tapi Imam Mahdi boleh menguasai dunia ketika itu dengan bilangan yang sedikit, makin bertambah, seperti mana yang berlaku pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Bermula dengan peperangan Badar. Sebab tu tentera Mahdi bermula dengan 313 orang, tak ramai. Kemudian dia menang, bertambah. Jadi sebab tu kita orang Islam kena yakin bahawasanya kemenangan kita dalam peperangan bukan bilangan, tetapi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila peperangan bermula di lembah Hunain, nama tempat dia Hunain, pasukan muslimin dikejutkan dengan tipu muslihat dan perancangan yang telah dilakukan oleh pihak musuh. Ramai daripada barisan tentera Islam lari bertempiaran, hanya sedikit saja yang terus bertahan. Terutama sekali yang baru masuk Islam lah, yang iman tak pernah kuat ni, cepat dia goyah, cepat goyah dan cepat nak lari, bertempiaran lagi. Dalam suasana getir itu, Nabi SAW menyeru, memberi semangat, yang mana Nabi sebut dalam bahasa Arabnya, ana nabiyun wala kadhib. Kemudian ana ibnu Abdul Muttalib. Lebih kurang macam itulah bahasa Arab ni. Jadi terjemahan dia ialah, aku ialah Nabi yang tidak dusta. Ana nabiyun wala kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Mana aku ni berketurunan daripada Abdul Muttalib, atuk dia. Jadi nak cerita kata Nabi ke depan. Waktu tu Nabi ke depan, Nabi pergi langgar musuh. Waktu itulah orang-orang yang lari-lari tadi, dia buat betulkan barisan balik, dia pun ikut belakang Nabi pergi lawan. Sebab tu Nabi ni adalah manusia yang paling berani. Bukan kita kata dalam peperangan Nabi duduk dalam kemah rehat goyang kaki, tak. Dia duduk di depan. Bila dalam keadaan getir, lagi dia berada di depan. Mendengar seruan itu, tentera Islam mendapat semangat kembali ke medan pertempuran. Dalam masa yang sama membetulkan niat mereka baliklah, dan melancarkan serangan balas terhadap musuh, sehingga akhirnya kabilah Hawazin dan Saqif tewas dan kemenangan berpihak pada orang Islam.
Wanita dan anak-anak mereka ditawan dan harta benda mereka menjadi harta ghanimah untuk orang Islam. Tak pasal-pasal, semua habis, semua dapat orang Islam. Siapa suruh bawa? Sebab dia orang confident boleh menang. Melalui peristiwa peperangan Hunain, satu pengajaran yang dapat diambil oleh orang Islam, iaitu pergantungan hanyalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada bilangan yang ramai. Sebab itu penting kita Islam ni jangan bergantung pada ramai. Sebab tu kalau kita tengok kisah ataupun filem yang dibuat oleh orang putih ni, tentang apa, tajuk Saladin. Saladin tu maknanya nak cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana kisah dia menawan semula, kita kata apa, Baitul Maqdis. Jadi dalam filem tu dia tunjuk bahawasanya tentera Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni terlalu ramai, menyebabkan mereka kalah. Mereka pun tak boleh buat apa. Tapi sebenarnya tentera Salahuddin ni tak ramai pun. Dan kalau kita tengok kisah dia, dia seorang yang mana daripada ayah dia lagi sudah menerapkan tentang kepentingan mengamalkan agama dengan sempurna. Jaga solat, jaga amalan, baca Quran, apa semua. Maknanya seorang yang menekankan kepada amalan yang disebut sebagai sufi, ahli sufi lah kita kata. Orang yang sentiasa membersihkan hati, bertarikat, berzikir, segala benda dia buat. Dari sudut ketenteraan dia belajar juga, dia buat juga, tapi yang ni dia tak tinggalkan. Sehingga kan disebut oleh ulama sirah bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam peperangan yang mana dia dapat kemenangan, dia dapat rampas balik Baitul Maqdis ni, dia bawa bersama-sama dengan dia seorang guru tarikat dia. Ini cerita tentang tarikat kan. Jadi sebenarnya orang tarikat ni dia bukan orang yang kita kata apa, yang tidak berperang, tidak. Dia sebenarnya dialah yang awal lagi berperang, kerana dia berperang dengan nafsu dia. Jadi orang yang sentiasa lawan nafsu dia, dia dalam keadaan sentiasa berperang. Jadi bila dia dengan nafsu dia dapat tunduk, jadi kalau dia pergi lawan, dia boleh tundukkan musuh. Sebab nak tundukkan nafsu lebih susah daripada nak tundukkan musuh yang nampak ni. Sebab nafsu tak nampak. Jadi apa dia buat? Saya lupalah nama guru dia. Tadi disebut oleh ulama sirah, guru kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ada guru dia yang sentiasa dia belajar ilmu, dia belajar zikir, macam-macam lah. Dia bawa guru dia. Maka guru dia kata, aku nak pergi perang ni, aku bukan pandai berperang pun. Maka dia kata apa? Tak apa, Tuan Guru datang dengan kami. Kami ada kekuatan fizikal, kami ada kekuatan pedang, kekuatan semua, tapi Tuan ada kekuatan doa. Tuan duduk satu tempat, Tuan doakan untuk kemenangan kami. Dan alhamdulillah, selepas pada tu dia dapat kemenangan, dia dapat tawan Baitul Maqdis. Dan benda ni tak dicerita dalam kitab-kitab biasa. Dia tak ada cerita tentang bantuan dengan doa tu. Yang ditunjuk pada kita, oh kekuatan sebab apa, terlalu ramai, hebat tentera dia, maka dia sebab itulah dia menang dengan tentera salib. Tak, dia tak ramai pun. Bahkan pada malam tu juga, malam-malam sebelum tu, dikatakan bahawasanya dia pada malam yang terakhir dia nak tawan tu, dia telah buat satu, kita kata apa, saringan yang betul-betul punya, iaitu dia nak pastikan tentera yang akan pergi perang ni, yang akhirnya mereka dapat kemenangan, iaitu orang yang betul-betul jaga malam dia, iaitu menghabiskan malam dengan beribadah pada Allah Ta'ala. Dia pergi kemah pertama, dia tengok, oh sibuk nak baca Quran, alhamdulillah, ni geng-geng baca Quran. Ni pula kemah yang kedua pula sibuk dengan berzikir. Yang ketiga pula sibuk dengan solat tahajud, solat sunat dan sebagainya. Maka dia kata ni bagus, inilah menarik bantuan Allah Ta'ala. Pergi kemah satu lagi, tidur berdengkur semua. Dia kata, ya inilah punca kita tak menang ni. Inilah punca kita tak menang ni. Dia pun bagi tahu siapa ketua ni. Ketua pun tidur berdengkur juga kan. Kata, kamu semua ni bungkus baju balik, tak payah perang, buat kalah je. Akhirnya betul, patut kalau kita ikut logik, dah kurangkan tentera ni sebenarnya risiko lah. Tapi tak, dia yakin menang dengan bantuan Allah. Elok dia halau yang tu balik. Yang tiga ni, tiga kemah besar ni pergi perang, menang. Di samping doa daripada guru dia tadi tu, Allah Ta'ala bagi kemenangan. Jadi itulah keadaan kita orang Islam yang kita kena yakin. Sama juga keadaan sekarang. Bukan masalah ketenteraan.
Ketenteraan ni, kekuatan tu mungkin pada pihak orang bukan Islam, orang kafir ni, itu penting bagi mereka. Tapi kalau kita orang Islam sebenarnya, ketenteraan tu penting juga. Tetapi di sebalik itu doa, keyakinan kita pada Allah Ta'ala itu yang paling penting. Itu menjadi kunci kepada kemenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Seterusnya, dah selesai di situ, masuk pula peperangan Ghazwah Taif pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah. Taif ni seperti mana kita tahu, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian isteri. Waktu tu Nabi di Mekah lagi, dan kematian pakciknya dalam tempoh yang waktu yang dekat, lebih kurang 3 bulan je. Isteri tercinta yang membantu daripada dalam rumah, yang sentiasa memberi semangat pada Nabi, motivasi pada Nabi. Setiap kali Nabi balik dalam keadaan sedih, kena hina, kemudian diperlakukan dengan teruk, kena keji, macam-macam lah orang buat pada Nabi, kena psycho dan sebagainya. Bila balik rumah, isteri bagi semangat balik, bagi semangat. Akhirnya pagi esok dengan semangat baru keluar pula. Baju yang kotor-kotor tadi semua tu dibersihkan, apa semua, tukar baju baru keluar. Tapi setelah kematian isteri, Nabi tak ada dah benda. Jadi satu kejutan bagi Nabi, menyebabkan Nabi jadi sedih. Kemudian bila keluar rumah pula, ada satu lagi susuk tubuh yang membantu Nabi, iaitu pakcik dia Abu Talib. Yang ni pula dia akan hantar orang-orang dia untuk sentiasa jaga Nabi. Kau pastikan tak ada orang kacau Muhammad. Jadi bila ada orang nak buat apa-apa kat Nabi, ada orang yang maknanya ada pengawal peribadi lah, yang menjaga keselamatan Nabi di luar rumah. Tiba-tiba yang ni pun meninggal. Jadi Nabi sedih betul. Patahlah sayap dia, 2 sayap dia yang kuat itu habis. Maka dia ambil keputusan pergi ke Taif. Kita nak cerita sebelum peperangan Taif ni, kita nak cerita macam mana apa kisah yang berlaku antara Nabi dengan orang Taif. Maka Nabi pun teringat satu tempat di Taif. Tempat tu tempat sejuk, dan orang-orang dia pun semua baik, budi pekerti dia orang. Biasa orang tempat sejuk ni biasanya dia tak mudah melenting, tak mudah tak baran lah kita kata. Kalau orang-orang prank-prank pun dia boleh relax, boleh senyum lagi lah. Tapi cuba orang negara panas, seperti mana negara Arab tu, cuba kita buat prank kat dia, silap besar kita. Jadi Nabi pun menyangka orang macam ni insyaAllah mudah terima agama. Maka Nabi pun pergilah dengan hati yang berharap, penuh harapan, bersama dengan dia anak angkat dia, iaitu Zaid bin Harithah. Pergilah. Zaid bin Harithah tu kecil lagi lah, pemuda, belum kahwin lagi pun. Ikut Nabi sampai saja ke Taif. Nabi pergi cari mana ketua-ketua kampung dulu, mana orang-orang yang ada kedudukan. Nabi jumpa mereka, cerita tentang keadaan maksudnya Islam tu sendiri. Kenapa kena menyembah Allah Ta'ala yang satu, tak boleh sembah selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan iman lah, beriman dengan Allah Ta'ala. Ditolak mentah-mentah, cakap tak sempat habis dah kena marah, dah kena halau. Kemudian tak apalah, Nabi pun pergi jumpa orang biasa pun sama juga, tak diterima kedatangan Nabi. Kerana apa? Mereka pun tak kenal sangat Nabi. Sebab Taif ni dengan Mekah jauh juga. Kemudian Nabi pun keluar dalam keadaan sedih lah. Tak apalah, jomlah Zaid, kita balik lah, diorang tak nak terima kita. Elok balik tak selesai, ingatkan dah selesai dah. Dia ubah budak-budak nakal ni, suruh baling batu kat Nabi pula. Punya teruk dia orang ni, jahat. Baling batu, berdarah-darah badan Nabi, kena baling dengan batu. Dan Zaid ni dia tolong jugalah, orang kata apa, jadi perisai. Tapi dia pun tak tahan juga main dengan batu ni. Yang mana dia boleh tahan, dia tahan lah. Berdua-dua berdarah. Sampailah Nabi keluar. Dan waktu tu Nabi sambil-sambil berjalan tu, Nabi lap dia punya darah yang mengalir. Dia ambil kain, ada kain baju dia tu, dia lap. Sambil dia dalam keadaan sedih lah. Maka bila sampai keluar daripada tempat tu, maka si Zaid ditanya, ya Rasulullah, kenapa perlu nak lap-lap pula kan? Benda dah luka-luka lah, nak buat macam mana? Maka Nabi SAW seorang yang pengasih lagi penyayang, yang mana orang tu buat naya pada dia pun dia tetap kesian, dia tetap juga memikir keselamatan orang tersebut. Nabi kata, kalau aku biar aku punya darah ni jatuh tumpah
kena tanah, maksudnya nasib mereka ni memang suai lah. Maknanya malaikat akan ambil tindakan dan mereka semua habis penghapusnya. Tapi disebabkan Nabi tak nak mereka ni kena tindakan ataupun hukuman daripada malaikat, maka Nabi cuba usaha untuk tak bagi darah dia jatuh. Kemudian Nabi doa pula pada Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku ini kerana mereka tak tahu aku ni Nabi. Mereka tak tahu apa yang aku bawa ni benda baik. Sampai macam tu kali. Dan datang pula malaikat, lepas tu beritahu, ya Rasulullah, malaikat-malaikat yang jaga gunung antara dua, antara kita kata apa, Taif tu kan dia bukit juga, jadi kiri kanan dia ada bukit-bukit lain lagi. Kalau kau izinkan, kami akan lagakan bukit-bukit ni, bagi dia orang semua mati habis. Sebab malaikat marahlah dia orang buat Nabi macam tu. Tapi Nabi kata tak apalah, kalau yang ni tak beriman pun tak apa. Aku mengharapkan keturunan sulbi daripada orang-orang ni semua beriman dengan Allah SWT. Dan Nabi bagi kelonggaran pada mereka, kemaafan pada mereka. Dan Nabi pun keluar, habis kat situ cerita dia. Ni sekarang nak cerita Nabi datang semula pada penduduk Taif ni. Baik. Ghazwah Taif pada bulan Syawal pada tahun 8 Hijrah. Maknanya cerita ni lebih kurang 10 tahun ataupun 9 tahun selepas tu. Kan Taif tu, peristiwa Taif tu pada tahun yang ke-10 ataupun pada tahun yang ke-11 sebelum hijrah. Lebih kurang macam tu lah. Baik. Sebahagian daripada musuh yang telah melarikan diri daripada medan pertempuran Hunain telah berlindung di kawasan pegunungan di Taif. Ada sebahagian pergi ke Taif. Baginda SAW melanjutkan serangan ke Taif dan mengepung mereka, tapi tidak berjaya menggempur mereka kerana mereka berlindung di kubu-kubu yang amat kuat di Taif. Baginda SAW meninggalkan mereka dan kembali ke Ja'ranah ataupun Ji'ranah, salah satu tempat berhampiran dengan Mekah. Dan ini adalah salah satu tempat kita panggil apa? Miqat. Miqat kalau orang buat haji tu, dia salah satu lah, di mana tawanan dan harta ghanimah Hunain dikumpulkan di sana. Baginda SAW membahagi-bahagikan tawanan dan harta ghanimah tersebut. Jadi maknanya bukan secara kita kata apa, Nabi tak berperang terus dengan orang Taif, tetapi hanya mengejar orang-orang yang lari daripada Hunain tadi yang pergi berlindung di Taif. Kerana Taif ni bahagian kawasan bukit. Jadi bila dia orang masuk ke sana, Nabi nak pergi masuk jadi susah sebab kubu mereka kuat. Dan Nabi pun bukan nak tuju pada orang Taif. Nanti dengan orang Taif ni satu masa waktu yang lain pula. Tapi Nabi hanya mengejar tawanan tentera kafir ataupun yang kabilah-kabilah yang lawan dengan Nabi itu dalam peperangan Hunain yang berlindung di sana. Jadi Nabi terpaksa tinggalkan mereka. Tak apalah, biar mereka, nanti kita bincang semula ataupun kita buat perhitungan semula. Tetapi kisah tentang Taif ni, yang kita dapat yang setahu saya lah, dia sebenarnya akhirnya penduduk Taif sendiri yang serah diri pada Nabi. Mereka tahu dah mereka tak lawan orang Islam ni, cuma mereka nak tawar-menawar dengan Nabi. Yang penduduk Taif ni, dia tetap juga nak mengambil kesempatan jugalah, untuk mana selagi mana dia rasa dia boleh negotiate dengan Nabi, dia cubalah buat tawar-menawar. Jadi apa tawaran dia? Dia kata, kami dah mengaku kalah, kami tak boleh lah nak lawan pun kami tak mampu, kami bersedia untuk masuk Islam. Tetapi itu ada tetapi dia. Nak masuk Islam dengan syarat kami nak minta, boleh tak kami nak menyembah Allah pada satu hari, dan kemudian kami nak sembah kami punya Tuhan pula pada hari yang lain. Jadi seolah-olah nak bagi-bagi pula, kan? Jadi kami ni sayang nak tinggal agama kami yang ada ni, tapi kami masuk Islam juga, separuh-separuh, boleh tak? Macam tu. Bila dia cakap macam tu, turun ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Itulah punca dia turun tu. Ni penduduk Taif lah ni, kan? Katakanlah wahai orang kafir. Kafir ni makna orang yang engkar, yang tak nak beriman dengan Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Wala la a'budu ma ta'budun wala ta'budu nama antum ma abattum. Maknanya kamu juga takkan sembah apa yang aku sembah.
Wala ana abidum ma abatum, dan aku juga tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Kemudian terakhir dia punya solusi dia apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Maknanya kalau nak masuk Islam, inilah cara dia. Tak boleh nak satu hari sembah ni, satu hari sembah Allah, mana boleh macam tu, kan? Jadi akhirnya mereka yang mana yang terpaksa aku lah, yang nak masuk Islam, masuk Islam. Yang tak nak masuk Islam pun dia tak masuk Islam. Ya, baik. Kemudian Ghazwah Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Ini adalah tempat yang paling jauh Nabi. Dan kalau kita tengok balik dalam Google Map tu, tengok Tabuk dengan Madinah, jauh mana jauh. Jadi Nabi melakukan perjalanan daripada Madinah pergi ke Tabuk. Tabuk ni dulu dia dalam Jordan, dalam Syria ke dalam Jordan. Tetapi sekarang dah berada dalam Saudi, dalam jajahan Saudi. Tapi dia dulu di bawah Syria kalau tak silap, ataupun Jordan. Baik. Ghazwah Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah ni, mana dah last dah ujung-ujung dah ni. Nabi wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rom sedang membuat persediaan untuk berperang dengan kaum muslimin. Ini lagi peperangan yang lebih besar. Kerana Tabuk ni dia dah dekat dengan Laut Merah. Jadi tentera Rom ni lintas Laut Merah, itulah Itali, sebelah sana, Eropah sana. Jadi dia orang ambil keputusan untuk nak serang, nak lawan. Sebab apa? Tentera yang paling kuat zaman tu adalah tentera Rom. Macam kita lah, Malaysia ni, tiba-tiba mereka cabar kita nak lawan. Wah, bukan main ni. Rusia nak lawan ni, kuasa dunia ni, China ke contoh kan, tiba-tiba nak lawan. Tapi Nabi tak ada masalah. Orang Islam berpegang kekuatan dengan bantuan Allah. Jadi Nabi kata tak ada masalah, kita pergi. Bayangkan umur Nabi masa tu 62 tahun. Dah tua dah. Nabi duk berperang ni umur 50-an dah. Bukan Nabi umur 30-40. Masa tu semua Nabi kat Mekah. Baik. Maka bila berita tu sampai kepada Nabi, sebagai menghadapi mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan satu kekuatan bala tentera yang terdiri daripada 30,000 orang para sahabat. Ni paling ramai Nabi pernah kumpul ni. Tak pernah ramai macam ni. Sebab apa? Sebab nak lawan bukan sikit-sikit, ratusan ribu yang nak lawan ni. Tentera Rom kita tahulah, bukan calang-calang orang lah. Memang dia terkenal dengan negara yang kita kata apa, kalau dulu ni macam British lah, penakluk agung lah kita katakan. Telah mempersiapkan satu kekuatan 30,000 sahabat. Okey, Ghazwah ini dipanggil Ghazwah Usrah. Dia bukan Usrah tetapi Usrah. Inna ma'al usri, daripada perkataan usri tu. Jadi Usrah ni maksudnya susah. Dia bukan usrah. Kalau usrah tu alif, sin, ra, ta marbutah, itu makna kekeluargaan. Itu lain. Ni usrah ni ain, sad, ra, ta marbutah, usrah. Kalau dalam surah Al-Asr itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu kesenangan. Allah Ta'ala sediakan di sebaliknya kesenangan. Kerana kesukarannya, memang sukarlah nak pergi tempat yang jauh ni. Seekor unta yang ditunggangi 5 atau 6 orang pejuang secara bergilir-gilir. Maknanya 30,000 orang, unta berapa ekor je ada. Takkan nak cari unta sampai 30,000 pula. Baik. Maka dia kata satu ekor unta dikongsi oleh 5 atau 6 orang pejuang yang naik unta secara bergilir-gilir. Bila seorang naik, 5 orang ni jalan. Terpaksa lah kan. Dalam peperangan ini, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah menyediakan 300 ekor unta sebagai tunggangan, sementara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pula telah mengorbankan seluruh hartanya semata-mata untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Osman ni dia orang kaya, dia orang ada duit lah, businessman kan. Jadi dia guna segala harta dia tadi. 300 ekor unta tu pun kalau nak kira dengan harta dia, ada lagi harta lain. Jadi jangan kita samakan, kita kata wow, Sayyidina Abu Bakar ni lagi banyak harta. Tak, Sayyidina Osman lagi banyak harta, tapi dia bagi tu mungkin 1/2 daripada harta dia, mungkin 1/3 daripada harta dia.
Adapun Sayyidina Abu Bakar, dia bagi tak banyak, tak sebanyak apa yang diberikan oleh Sayyidina Osman, tetapi dia bagi semua harta dia. Kalau kita sebut semua harta ni, contoh kita apa ada dalam rumah tu yang bernilai, yang boleh dijual, dia jual semualah, yang tak pakai kan. Kemudian duit dalam bank contohlah, duit simpanan, apa saja benda yang dia boleh guna untuk ni, dia pergi jual semua, jadikan harta dan dia bawa. Binatang tunggangan dia bagi untuk peperangan dan sebagainya.